Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Syuhada binti On, memegang kad matrik A18PP0031. Di sini saya ingin membentangkan kajian kes saya yang bertajuk Peranan Kolej Vokasional dalam menambah baik modal insan. Okey, pendahuluan bagi kajian kes ini adalah kita ingin mengetahui apa itu modal insan. Okey, modal insan merupakan tenaga buruh yang berkemahiran tinggi. Okey, menurut unit perancangan ekonomi, modal insan ini tidak dinafikan memberi kepentingan kepada sektor ekonomi kerana pada masa ini ekonomi sememangnya bergantung kepada modal insan yang mempunyai ilmu dan mempunyai kemahiran yang tinggi. Okey, seterusnya adalah latar belakang bagi kajian kes ini. Seperti yang kita tahu, peranan modal insan merupakan peranannya adalah menyokong peralihan sektor-sektor ekonomi ke arah pertumbuhan berintensifkan pengetahuan, teknologi dan inovasi. Apa yang dimaksudkan berintensifkan pengetahuan, teknologi dan inovasi itu adalah modal insan ini menjalankan tanggungjawab mereka berdasarkan apa yang mereka tahu, iaitu pengetahuan, pengaplikasian teknologi dan juga inovasi dalam bidang-bidang yang mereka ceburi dalam industri. Seperti yang kita tahu, modal insan ini dilahirkan bermula daripada sekolah, kemudian ke peringkat yang lebih tinggi, pengajian yang lebih tinggi. Okey, apakah peranan institusi pendidikan tinggi dalam menambah baik modal insan? Okey, institusi pendidikan yang saya kecilkan skopnya adalah kepada institusi pendidikan kolej vokasional. Okey, kenapa kolej vokasional? Kerana pada masa ini pasaran kerja meminta permintaan yang tinggi terhadap modal insan dalam bidang TVET. Okey, oleh itu kolej vokasional ini merupakan salah sebuah institusi pendidikan yang melahirkan modal insan dalam bidang TVET. Okey. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam tajuk kita, iaitu peranan kolej vokasional dalam menambah baik modal insan. Okey, kolej vokasional ini telah menjalinkan kerjasama ataupun menjalinkan hubungan dengan pihak industri yang telah melibatkan pelajar bekerjasama dengan industri dan juga tenaga pekerja, tenaga pengajar bekerjasama dengan industri. Okey, mesti ada yang tertanya kenapa perlu menambah baik modal insan. Okey, jawapannya adalah seperti yang saya nyatakan, modal insan dalam bidang TVET telah menjadi permintaan tinggi dalam pasaran kerja. Oleh itu, kolej vokasional perlu menambah baik modal insan mereka supaya apabila mereka keluar, selepas mereka tamat pengajian, mereka diterima dalam pasaran kerja kerana pada masa ini terdapat institusi pendidikan lain yang menawarkan kursus TVET. Okey, peranan yang melibatkan pelajar dengan industri bersama adalah di mana pelajar menjalankan latihan kemahiran di industri ataupun syarikat-syarikat yang mereka telah bekerjasama. Okey, seperti yang kita sering dengar adalah internship kan, praktikal. Okey, itu merupakan salah satu peranan kolej vokasional untuk mendedahkan pelajar mereka dengan pengalaman bekerja dalam situasi yang sebenar. Okey, sekaligus dapat meningkatkan kemahiran mereka dan kepakaran dalam industri yang mereka ceburi. Okey, seterusnya adalah kerjasama antara tenaga pengajar dengan industri. Okey, industri tenaga pengajar selalunya ianya dikaitkan dengan tenaga mahir dalam industri dimasukkan ke dalam institusi pendidikan. Bermaksud tenaga mahir tersebut menjadi tenaga pengajar sementara untuk mendedahkan apa yang pelajar perlu dalam pasaran kerja. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada perbincangan kita, iaitu SWOT kolej vokasional. Okey, yang pertama adalah kelebihan kolej vokasional. Kolej vokasional dikatakan berada pada landasan yang tepat kerana statistik menunjukkan 97% graduan kolej vokasional
berjaya mendapat pekerjaan dalam tempoh 5 bulan selepas mereka tamat pengajian. Okey, itu adalah kelebihan yang pertama. Dan yang kedua adalah college vocational ini mendapat sokongan dan bantuan kerajaan, di mana kerajaan pada masa ini membangunkan lebih banyak college vocational dan institusi kemahiran lain dalam bidang TVET untuk membantu pelajar-pelajar yang berminat dalam bidang TVET untuk dimasukkan, untuk dapat masuk ke dalam institusi pendidikan tersebut lah, kan. Okey, seterusnya kita masuk kepada kelemahan college vocational ataupun kekurangan. Kelemahan ini pada masa dahulu sebelum TVET ini popular, ataupun sebelum TVET ini mendapat permintaan tinggi dalam pasaran kerja. Okey, di mana sijil ataupun diploma yang ditawarkan kepada pelajar tidak diiktirafkan di peringkat universiti awam. Okey, hal ini dikatakan demikian kerana untuk memasuki universiti awam, syarat-syaratnya adalah mereka perlu menduduki peperiksaan awam, iaitu SPM. Okey, tetapi pelajar-pelajar college vocational ini tidak menduduki peperiksaan itu. Oleh itu, kerajaan telah menyetarakan sijil college vocational dengan SPM, menyetarakan mengikut syarat-syarat yang tertentu. Okey, seterusnya adalah peluang yang diterima oleh pelajar apabila mereka masuk ke dalam college vocational. Okey, peluang yang pertama adalah mereka dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, seperti yang dikatakan tadilah, apabila kerajaan telah menyetarakan sijil vocational dengan SPM, bermaksud pelajar boleh meneruskan pengajian di peringkat universiti. Seterusnya adalah peluang kerja yang luas, seperti yang dinyatakan juga tadi, dan juga gaji yang lumayan, kerana bidang TVET ini semestinya bidang yang agak kasar, TVET, dan menjanjikan gaji yang lumayan lah. Okey, yang terakhir adalah ancaman yang diterima oleh college vocational, di mana kita sering dengar TVET pilihan terakhir. Kenapa? Sebabnya apabila pelajar lepasan PT3 ingin melanjutkan pelajaran di tingkatan 4, mereka sering ingin melanjutkan dalam bidang sains, tulen ataupun akaun. Okey, ada yang gagal dalam PT3 dan mereka masuk ke college vocational. Itu dikatakan TVET pilihan terakhir, tetapi sebenarnya tidak. Okey, persepsi ini perlu diperbetulkan kerana terdapat pelbagai kelebihan yang telah saya kemukakan tadi, di mana TVET ini bidang yang diminta dalam pasaran kerja pada masa ini. Okey, persepsi itu tidaklah betul sebenarnya. Saya harap ianya jelas mengenai college vocational, dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.